Baiklah, untuk kita mengulas lanjut, kita bersama dengan penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Assalamualaikum Dr. Muhammad Taufik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor dengar Doktor ya? Ya, jelas. Okey. Doktor, kita nak memberi fokus kepada pembentangan kali kedua RUU Lompat Parti ini. Jadi bagaimana dengan pembentangan ini dan sekiranya esok mendapat undian 2/3 daripada ahli parlimen, bagaimana ia boleh menjamin kestabilan politik di Malaysia secara keseluruhannya, Dr. Taufik? Saya berpandangan ini merupakan satu usaha untuk kita memastikan bahawa mandat rakyat itu tidak dipermainkan oleh mana-mana pihak, termasuklah ataupun khususnya ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Dan saya yakin bahawa RUU ini akan diluluskan dengan majoriti yang besar oleh ahli-ahli parlimen kerana mereka lihat kesan akibat daripada lompat parti ini bukan sahaja kepada parti politik tetapi akan memberi kesan kepada kerajaan yang mentadbir negara pada ketika ini dan sebelum ini. Dan saya sebenarnya ingin melihat bahawa ada satu sikap dan jiwa yang besar dalam kalangan ahli-ahli parlimen untuk memastikan bahawa sebelum PRU 15 mereka menyumbangkan sesuatu kepada negara untuk menjamin kestabilan politik negara yang sebenarnya adalah tugas kepada bukan sahaja kepada pengundi rakyat tapi juga sebenarnya kepada mereka yang lebih berperanan besar sebagai ahli badan yang menggubal undang-undang di parlimen kita. Dan bagi saya sudah pasti bukan sahaja pemerhati politik tapi juga rakyat secara keseluruhannya menunggu-nunggu dan nanti-nanti ya agar diluluskan RUU ini agar kita mendapat satu kehidupan politik yang stabil dan rakyat tidak lagi kecewa serta nanti-nanti siapakah kerajaan yang akan mentadbir pada esok hari, kerana ini akan merencatkan perjalanan negara, pentadbiran negara dan apa sahaja melibatkan kerajaan sedia ada yang memimpin di Malaysia. Baik, Dr. Taufik, sekarang ini berlangsung di Parlimen seperti dapat anda saksikan visual seperti tadi daripada ahli Parlimen Pengerang yang mungkin sedang membuat pembentangan dan juga saya kira ketika ini juga fokus diberikan kepada term-term ataupun kepada isu-isu teknikal berkaitan dengan pelaksanaan ataupun pembentangan RUU berkenaan. Jadi, Dr. Taufik, kita nak beri fokus dulu kepada RUU anti lompat parti ini juga dan saya nak bertanya juga kepada MOU yang melibatkan kerajaan ketika ini bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi rakyat memberi fokus kepada pembentangan RUU ketika ini. Jadi saya nak masukkan juga beberapa yang saya kira ada kaitannya. Jadi bagaimana doktor melihat adakah MOU antara kerajaan dan juga pembangkang PH perlu dilanjutkan atau sudah memadai ketika ini? Saya lihat sudah memadai MOU yang termeterai antara pembangkang dan kerajaan kerana sudah pastinya kestabilan politik itulah yang dimahukan oleh kedua-dua pihak melalui MOU ini sudah berjaya ditunjukkan. Tetapi apa yang kita ingin lihat iaitu bagaimana pelaksanaan atau apa sahaja berkaitan dengan kestabilan politik dapat diteruskan tanpa mengikat kedua-dua parti ini, dan ahli-ahli parlimen perlu bertindak atas dasar prinsip dan pendirian sebelum melakukan apa sahaja tindakan yang boleh mengancam kestabilan politik negara. Dan saya yakin dengan kematangan politik yang semakin kita boleh lihat semakin terbuka di negara kita. Tetapi bagi saya, ahli-ahli parlimen perlu menunjukkan contoh yang baik. Kalau bertekak sepanjang masa, bergaduh sepanjang masa di parlimen, ini sebenarnya merugikan duit negara, duit rakyat, masa rakyat. Kita lihat beberapa perkara yang sebenarnya remeh tetapi ahli-ahli parlimen tidak menunjukkan sikap mereka yang begitu baik kepada rakyat secara langsung di stesen televisyen. Kita tidak mahu ahli-ahli parlimen ini memberikan satu contoh yang tidak baik kepada rakyat dan kepada anak muda. Mereka akan menjauhkan diri akibat daripada tindakan ahli-ahli parlimen sendiri yang tidak memberikan satu contoh yang cukup cemerlang bagaimana untuk memimpin negara dan kerajaan pada hari ini. Baik, Dr. Taufik, satu soalan lagi saya nak tanya. Dengan sekiranya esok kalau dah dapat undi 2/3 untuk meluluskan RUU ini di mana akan diwartakan pada bulan September kelak. Jadi adakah ini kita nak menuju ke waktu yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15? Adakah tahun ini tahun yang sesuai selepas RUU ini diwartakan atau kita perlu tunggu waktu yang sesuai sehingga Julai tahun hadapan? Dr. Taufik. Sesuai atau tidak itu sebenarnya subjektif, tetapi bagaimana untuk memilih waktu yang tepat
dengan keselesaan rakyat. Kita tidak memaksa rakyat untuk turun mengundi ketika mereka berada dalam keadaan yang sukar di luar sana, harga barang naik, kehidupan mereka kucak kacir dengan kerja yang sangat tidak ada ataupun kurang. Jadi kita kena fikirkan tentang elemen-elemen ini sebelum kita nak adakan pilihan raya. Dan sudah pastinya walaupun selepas bajet, tetapi waktu yang sesuai saya cadangkan awal tahun depan, Januari atau Februari, itu rakyat berada dalam keadaan cukup selesa dengan perkembangan ekonomi dan apa yang telah kita luluskan di parlimen mengenai RUU Lompat Parti ini. Inilah sebenarnya yang perlu diambil kira, dipertimbangkan oleh kerajaan, khususnya Perdana Menteri, bagi memastikan bahawa demokrasi bercambah dengan baik di negara kita tanpa kita memaksa rakyat untuk memilih pilihan mereka dengan tergesa-gesa. Dr. Taufik, bagaimana pula dari segi MP-MP yang akan mengundi esok mengenai meluluskan ataupun sama ada rang undang-undang ini akan diluluskan ataupun sebaliknya. Jadi bagaimana mereka wajar bersatu pada pandangan Dr. Taufik sendiri untuk memastikan RUU ini boleh diwartakan dengan jayanya, Dr. Taufik? Walaupun mereka sendiri sebelum dilompat parti, tetapi dalam soal meluluskan RUU Lompat Parti ini perlu ada satu komitmen yang cukup kuat daripada semua ahli parlimen, kerana rakyat menilai mereka siapa yang sebenarnya wajah-wajah politik yang merosakkan kestabilan negara. Ini perlu dilihat oleh rakyat dengan jelas dalam siaran langsung pada esok hari supaya rakyat memilih pemimpin yang sebenar dalam PRU 15 yang akan datang dan tidak lagi tertipu dengan tindakan-tindakan melompat parti yang merosakkan kestabilan politik negara dan demokrasi yang sudah ada sebelum ini selepas PRU 14 yang lalu. Baik, Dr. Taufik, terima kasih. Saya kira itu untuk waktu ini perbincangan yang kita berikan terhadap pembentangan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 yang bertujuan memperincikan peruntukan larangan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri bertukar parti, dan pastinya kami akan terus membawakan perkembangan-perkembangan yang terkini dalam buletin-buletin Awani yang berikutnya dan juga astroawani.com. Terima kasih sekali lagi kepada penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob.